2, 1. Jangan. Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa kita kali ini dengan tajuk Digital Note Taking with OneNote. Okey, sesi kita hari ini adalah bersama pelajar-pelajar. Namun kalau ada guru yang mengikutinya, tak apa. Mungkin cikgu nak tengok dari perspektif murid macam mana. Okey, so seterusnya. Okey, saya adalah Fazila binti Muhammad Osman daripada SK Tiara Permai, Kuala Lumpur. Saya merupakan salah seorang dari Microsoft Innovative Educator Expert Malaysia. Saya juga merupakan MIE Master Trainer 2020 hingga 2021. Saya juga adalah Flipgrid Student Voice Ambassador dan saya juga adalah salah seorang peserta E2 Sydney yang aku tak dapat nak pergi sebab COVID-19. InsyaAllah ada mungkin masa hadapan kalau ada peluang. Okey, seterusnya. Okey, kita berkenalan dengan OneNote. Okey, OneNote ni, yang ni Microsoft OneNote is a note-taking program for free-form information gathering and multi-user collaboration. It gathers users' notes, drawings, screen clippings, and audio commentaries. Notes can be shared with other OneNote users over the internet or the network. So Microsoft OneNote ni adalah satu program khas untuk kita buat nota lah ya, dan ianya adalah percuma. So dan ia juga boleh dibuat sebagai satu media kolaboratif lah antara cikgu dengan murid, cikgu dengan cikgu, murid dengan murid ya. So informasi ataupun apa-apa sharing yang kita buat, kita boleh kongsilah bersama orang yang lain. Okay, baik. So janji kita ada internet ataupun network. Okay, seterusnya. Okay. Tata cara membuat OneNote untuk nota persendirian. Okay. Untuk students, okay, kadang-kadang students tak buat nota persendirian ya. So setengah tu memang teknologi savvy lah, dia lebih suka buat dalam laptop kan. So OneNote ni adalah satu kakasan yang sesuai untuk kita simpan nota-nota kita Okey, ini adalah contoh. Okey, sekiranya laptop kita ada OneNote, okey, kita boleh buka OneNote desktop ya, iaitu just tulis situ bawah tu OneNote dan ia akan keluar paparan sebegini. Okey, so just click OneNote. Okey, seterusnya ataupun boleh terus pergi open. So paparan sebegini akan keluar. Ini untuk yang pertama kali buka lah sebelum ni dia belum pernah buka dan ini pertama kali buka, so paparan akan keluar sebegini. Okay, kosong. Dia kata situ you don't have any open notebooks. Click here to add one or go to file, okay, and to open an existing one. Okay, seterusnya. So ini adalah paparan notebook saya, okay, Fazila's notebook, okay, siap di tepi situ. So dia ada quick notes, untitled section, new section, okay. So there are no pages here, so kita boleh add page okay. So atas ni nanti saya akan terangkan sedikit sebanyak apa kegunaannya. So apa yang perlu saya buat adalah saya klik file. Okey, sekejap. Tadi tu okey, ni sebenarnya saya dah terlompat. Okey, saya klik file, okey. Seterusnya dia akan terus buka sebegini. So kita pergi ke new,
atau open ni kalau kita dah ada So kita new sama ada apa ni para pelajar nak simpan dalam OneDrive atau dalam PC ataupun add a place mungkin dekat mana-mana ke atau browse cari tempat yang sesuai So notebook name. So kita boleh namakan notebook kita. Okay, macam ni saya tulis itu sains tingkatan 4. Contohlah sains tingkatan 4. So kita lepas tu kita create notebook Okay. So create notebook. Your notebook has been created. Would you like to share it with other people? So kalau kita nak invite kawan ke untuk tengok notebook kita boleh juga tapi saya rasa buat masa ni not now lah sebab kita pun baru belajar so dah pandai nanti bolehlah share. Okay. So click next. Okay. So dia akan keluar sebegini sains tingkatan 4. Okay. Dan ada section di sini. So kita boleh rename kita punya section tu. Kita boleh rename kalau kita tengok ada drop down menu sini kalau kita right click ni right click ada rename, nak rename balik kita boleh export, kita boleh delete, move or copy, merge into another section kan ada satu lagi section. Okay, copy link to section, new section group dan password to protect the section. Kita juga boleh letak password supaya orang lain tak boleh access orang yang kita share tu tak boleh access certain section daripada kita punya OneNote. So okay, sekarang ni kita nak rename sebenarnya. So kita klik rename Okay, seterusnya. Okay, sains tingkatan 4 bab 1. Tajuknya adalah di sini saya letak 1.1 peralatan perlindungan diri. Okay, kita add page Bab 1 ni dia page, add page iaitu peralatan perlindungan diri. Okay. Seterusnya. Okay. Dan saya juga add another page di sebelah kanan ni 1.2 pembuangan bahan sisa. Mungkin apa ni para pelajar boleh add lagi 1.3, 1.4 just add page ni. Okay. Lepas tu okay, kita tengok semula bab 1 ni. Okay, 1.1 peralatan perlindungan diri. Okay. Ini adalah bab 1 sains tingkatan 4 dan dalam bab 1 ni kita ada muka surat iaitu peralatan perlindungan diri. Okay. So, mungkin para pelajar boleh tulis itu apa itu sebenarnya peralatan perlindungan diri. Dia sebenarnya adalah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Okey. Ini penerangan mengenai peralatan perlindungan diri dalam buku teks tingkatan 4 sains ada kan. Saya pun tengok buku anak saya. Okey. Seterusnya. Okey. So mungkin para pelajar nak masukkan lagi lah. Sebab kita kat atas ni ada banyak kita boleh insert macam-macam. Nanti saya tunjukkan. Okay, so kita boleh insert. Yang ni saya just insert daripada online pictures. Saya nak ambilkan gambar. Nak menunjukkan apakah itu peralatan perlindungan diri. Okay. For girls pakai apa ni cermin mata, gloves, lab coat, shoes dan sekarang ni kita kena pakai ni lah pelitup muka kan. Mungkin kalau kita mungkin ada pekerja-pekerja yang bekerja di industri yang memerlukan memakai mask pun itu salah satu daripada ciri-ciri perlindungan diri. Okay, so kita just online pictures, just type safety clothes ke ataupun saya buat tadi safety wears, dia akan keluar lah. Okay, seterusnya. Okay, yang ini saya juga ada insert online video di mana saya buka YouTube, saya ambil link, okay, dan saya insertkan ke dalam kotak ni. Insert online video Okay, so video address, so kita boleh insert dekat sini and then just click OK. Yang ini peralatan perlindungan diri ialah
kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai dari berbahaya, dan yang ini adalah PPE. Okay, is incredibly important because it provides a last line of defense against injury and it can save your life. Ini adalah nota untuk para pelajar. So para pelajar boleh ambil masukkan apa-apa saja yang ada kena-mengena dengan tajuk tu. So di sini saya rasa video ni amat sesuai. Okay, mungkin kita boleh tonton. Oh, tak boleh. Kena buka tempat lain pula Okay. Okay, so yang ini adalah khas untuk para pelajar. Saya lupa yang ni adalah dalam slide ni. Okay. So seterusnya. Okay. 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Okay. Apa itu bahan sisa? Bahan sisa dibahagikan kepada dua jenis. Satu, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki seperti cecair atau larutan tidak berbahaya. Mungkin inilah macam susu, mungkin cecair air lebihan-lebihan kita minum teh. Ada satu lagi saya lupa nak label adalah bahan sisa yang jenis macam asid lemah ataupun alkali yang lemah. Asid lemah ni macam cuka bukan satu asid yang kuat, yang ini adalah asid lemah. So yang ni tak perlu kita buang. Kalau asid yang sangat pekat, sangat concentrate tu, itu membahayakan ya. Dan kadang-kadang tu bila kita buang dalam sinki, mungkin tak sengaja kena tangan ataupun dia akan makan apa ni, kan kita punya sinki tu, pipe tu kan ada apa ni, ada getah-getah dan dia akan makan getah tu, dan mungkin kita punya sinki pun akan nanti bocor ya. Okay, so setakat ni saya dah buat bab 1. Okay, saya dah bagikan kepada muka surat 1.1 peralatan perlindungan diri, 1.2 pembuangan bahan sisa. Okay, ini senang saja. New section ni mungkin kita boleh buat bab 2, bab 3 dan seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, yang ni bab 1, bab 2, bab new section 1 ni kita boleh rename. Okay. Mungkin kalau nak skip, tak nak bab 2, boleh skip di bab 3 ya. Okay. Seterusnya yang ni. Okay. So bab 1, bab 2, bab 3 dan kita ada customize quick access toolbar. Di mana duduknya? Saya rasa dekat sini lah, kat atas ni. Kat atas ni dekat atas ni adalah untuk access quick access toolbar. Okay, customize quick access toolbar. So kita nak pergi back, saya buat back, nak undo redo ya, senang. Okay, yang lain tu kalau kita nak print, kita boleh klik print, bawa ke sini, printer kat sini ya. So kalau kita nak favorite pen, boleh letak atas ni, senang nak access. Okay, ada highlighter Okay, terpulang pada para pelajar macam ni. Quick access kepada favorite tool, saya dah letakkan undo, redo. Lepas tu saya punya favorite pen saya dan juga favorite highlighter. Okay, kalau kita tak tahu printer pun boleh. Okay. So yang ini kat paparan bawah ni, sign kita 4, bab 1, bab 2, bab 3. Okay, terusnya. Okay, sekarang ni kita klik file. Okay, kita klik file. Tengok paparan kat atas ya. Okay, so yang ini kalau kita klik file, kita ada keluar paparan sebegini ya, setting untuk ini sebab saya dah ada notebook ya di sini untuk kita control notebook kita, buka yang baru, print, share, export dan send ya kat sini. Kita nak buka yang baru lagi atau kita nak buka yang lama, kita nak print, kita nak share dengan rakan, kita nak export kepada tempat lain atau kita nak send melalui email ke apa ya. Okey. Seterusnya. Okey. Kenapa saya pergi balik sini ya? Okey. Kesilapan ni. Okey. Oh, saya nak tunjuk paparan di atas ni. Okey. Di atas ni setelah kita tengok file, kita tengok home. Okay, kalau para pelajar tengok kat home ni, kita ada tools untuk paste, okay,
Yang mana di highlight ya, format printer. Lepas tu kita boleh tukar font yang kita type tu, kita boleh tukar font, kita nak besarkan dia, nak kecilkan, kita nak boldkan dia, kita nak condongkan dia, kita nak underlinekan huruf kita, atau nak ABC ni, cancel ni. Okay. Lepas tu ada X2, dia buka sini lah, tengok ada lagi. Lepas tu kita nak highlightkan, and then kita nak tukar font, color font ya. Kita nak mungkin yang kita type tu kita nak centralizekan ke, perkataan dia punya paragraf tu nak ke tepi ke kanan ke So, ada banyak lagi yang kemudahan di atas ni kita boleh guna untuk heading, besarkan apa yang kita tulis, heading 1, heading 2, para pelajar boleh pilih ya. Okey, seterusnya ini page. Okey, seterusnya kita tengok kepada insert. Okey, insert ni ada insert space. Maknanya kita nak spacing lah antara kita punya barisan ayat kita dengan barisan ayat yang bawah tu. Kita boleh insert spacing, agar dia buat spacing sikit ya. Ini nak masukkan jadual. Okay, file print out. Okay, nak masukkan file attachments. Okay, nak masukkan spreadsheet. Ini adalah screen clipping. Kita tangkap gambar. Okay, snap apa yang kita dah ada kat sini. Okay, yang ini adalah pictures. Pictures daripada kita punya komputer. Dan ini adalah online pictures. So, kita ambil daripada online ya. Okay, di sini juga ini yang saya ambil online pictures. Tadi saya ambil gambar yang tentang gambar apa ni, orang pakai apa, pakai pelindung tu kan. Okay, yang ini video tentang online video tadi saya ambil dekat sini. Saya just klik, mesti dia akan keluar. So mungkin kita dah buka YouTube, kita ambil copy and paste. Okay, dalam ni. Okay. So ini online video. Ini kita nak linkkan mungkin kita punya ayat tu ataupun apa-apa gambar, kita nak linkkan kepada satu lagi, mana tahu web, laman web tu ya, untuk rujukan. Okay. So ini kita kalau kita nak record audio. Okay. Kita tak nak tulis, kita boleh record audio ataupun kita boleh record video sambil kita bercakap, kita boleh record. Okay. Okay, yang ni adalah tarikh, masa untuk kita masukkan, date and time, page templates, okay, equation symbol ni semua dalam ni lah untuk maths ya. Okay, seterusnya kita tengok draw, bahagian draw. Okay, bahagian draw ni kita ada apa, lasso select. Kita select semua yang kita nak tu. Okay. Gambar teks ya. Okay, panning hand. Tak nak guna apa ni, cursor yang macam ni, guna panning hand. Okay, kalau tak nak kita boleh tukar balik kepada cursor yang sebegini. Okay, eraser untuk kita padam setelah kita tulis atau kita lukis, kita nak padam gunakan eraser. So eraser ada banyak saiz. Dia buka ni boleh tengok. Okay, dan yang ini adalah apa nama ni, marker lah ataupun pen lah, ikut warna-warna yang para pelajar minat lah. Ada yang halus, ada yang tebal sikit ya. So ini adalah highlighter. Kita boleh scroll lagi untuk pilih highlighter yang sesuai. Okay, and color and thickness ni. Okay, color and thickness tu kalau kita nak highlight kita punya mungkin tulisan kita kan. Kalau kita nak color lain, nak tukar color lain, nak tebal mana. Okay, and kita boleh insert shapes. Okay, masukkan shape, arrow lah, line, apa semua ke dalam page ni. Insert space yang macam saya cakap tadi, nak buat spacing sikit. Okay, nak arrange, mungkin gambar tu ada yang overlapping, mungkin nak yang bawah tu naik atas. Okay, so kita boleh guna arrange.
and then into math. Okay, ini kemudahan ni, banyak kemudahan ni. Okay, seterusnya kita pergi ke history. Okay. History itu mark as read. Kalau kita dah baca, mark as read. Mana dah baca lah Okay. Recent edits, okay, yang baru-baru yang kita telah edit, find by author. Okay, kita nak cari author buku atau apa-apa ke, boleh klik ni dan search Okay, hide authors lah. Untuk kita saja, orang lain yang kita share tak nampak Okay, ni ada page version, recycle bin. Kita buang yang apa yang kita tak perlukan. Seterusnya, kita tengok review. Okay, so kita ada spelling, ABC spelling. So spelling dia boleh check spelling especially dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Malaysia, saya tak pernah try. Dalam bahasa Inggeris kalau kita highlight kan, kita klik spelling, dia boleh detect dia boleh detect apa spelling yang kita itu salah. Okay, ni kalau kita nak buat research mungkin tentang sesuatu, kita just klik dan carilah maklumat dan mungkin dia akan carikan kita search yang pernah dibuat oleh orang tentang perkara yang kita nak cari itu. Okay, Thesaurus ni adalah satu lagi maklumat yang kita boleh check. Okay, check accessibility. Okay, check accessibility. Okay, ini untuk translate. Okay, kita nak translate daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu ke bahasa Inggeris Okay, ini language kita boleh saya dah tengok dalam ni dah bahasa Melayu pun ada, bahasa Melayu Indonesia ada, bahasa Melayu Malaysia ada, Brunei pun ada So pilih kalau nak tulis dalam bahasa. Okay, ni kalau kita nak adakan password pada kita punya section kita mungkin bab 1 ke. Okay, link notes ini kita boleh mungkin kita ada nota lain yang kita nak masukkan ke sini ataupun kita nak masuk ke sana Okay, so boleh gunakan yang ni. So kita pergi ke view. View ni ni normal view. So normal view, full page view, dock to desktop. Okay, separuh ni. Okay, page color, so kita boleh tukar color page kita ni. Okay. Tapi color dia semua color pastel lah, tak ada color yang kuat tidak pening kepala tengok color kuat. So colornya adalah color yang menyenangkan lah untuk mata memandang. So ni kita nak adakan line, rule line semua boleh. Okay. Lalu kalau buat kerja kan selalu kita buat margin line kat tepi ni. Okay, kita nak hide page title pun boleh. Ni nak apa nama ni, nak size paper untuk margin lah Ini nak zoom out, zoom in, okay, and then 100%. 100% paper tu 100% yang kita nampak paparan tu, ataupun kita nak lebih besar lagi, kita nak lebih kecil. Lepas tu page width ni adalah lebarnya muka surat kita. Okay. Untuk new doc window, new quick note, always on top. Maknanya selalu pin lah, saya kadang-kadang saya suka pin supaya boleh nampak semua toolbar kita Okay. Seterusnya help. Okay, help ni kalau ada masalah boleh klik help mungkin online kepada apa ni OneNote ni. Okay, support, contact support, feedback, show training. Okay, seterusnya dah habis dah kita tengok toolbar kita kat atas ni. Okay, sekarang ni tadi tu saya dah rename bab 1, bab 2, bab 3 saya dah rename kepada bab 3 tadi. Okay, so, kalau boleh setiap tu kita rename. Okay, dan page ni setiap bar kita buka, okay, setiap chapter dia macam chapter lah. Sebenarnya satu buku macam sains tingkatan 4 ni satu buku. Dan bab 1, bab 2, bab 3 ni chapter ataupun bab lah lepas tu di dalam bab atau chapter tu ada muka surat. So lebih kurang macam sebuah buku lah. Okay, ada buku, ada chapter dan ada muka surat. Ini ada muka surat. So kita kena titlekan muka surat kita Maka dia. Okay, seterusnya. Okay, yang ini
Oh ya, yang view ni saya nak cuba tunjukkan yang view ni kalau kita apa ni nak tukar warna section color ni lah paparan warna yang banyak yang boleh kita pilih. Semua warna-warna yang yang apa katakan tak sakit mata lah, sedap je mata, sejuk je mata memandang. Okay. Seterusnya. Okay. So sekarang kita tengok kepada Teams OneNote. Okay. OneNote. Okay. Baik. Apabila kita guru ini dari pandangan seorang guru lah ya. Okay. Bila guru nak beri tugasan kepada murid, so nanti saya akan tunjukkan apa yang murid boleh nampak apabila guru beri tugasan. So bagaimanapun saya kena tunjuk juga dari pihak cikgu lah ya. Besok akan ada dengan Cikgu Aman untuk guru-guru, tapi saya sentuh sikit dari pandangan guru lah ya. Okay. So bila kita buka Teams, okay, buka Teams, kita klik join or create team. Ini untuk cikgu lah ya. So ini saja sebagai penambahan ilmu untuk para pelajar lah ya. Okay, so kita klik join or create team. Okay, di sini memang saya dah ada banyak teams ya. Okay, seterusnya. Okay, klik create team. Okay, cikgu akan create team. Dan seterusnya akan keluar paparan sebegini. Okay. Select a team type. Okay. So selalunya cikgu akan pilih, kalau guru dengan murid, cikgu akan pilih klik kelas lah. Yang ini untuk guru-guru. Ini pun untuk guru-guru. Kalau adakan kelab ke ataupun apa yang lain. So ini adalah khas untuk guru dan murid-murid ya. So guru anda akan klik kelas. Okey, so kita isi nama kelas tu. Okey. Dan di sini saya isi 6 bijak. Okay. Sebab ini adalah kelas saya. Okey, seterusnya saya klik next. Okay. Klik next. Okey. Ini abaikan, tak perlu kita klik next. Dan guru akan add nama murid-murid lah yang ada di dalam team tu ya. Selalunya team tu cikgu dah ada nama-nama murid untuk di-add ke dalam ni. So, ini adalah nama murid saya masukkan. Okay, Nur Nabila, Nur Zara, lepas tu Nur Astanisha. So, lepas tu saya just add, klik saya klik add, saya klik add. Okay. Dan apabila klik add, maka paparan sebegini akan kita nampak. So sini adalah students, okay. Nur Astanisha, Nur Zara, Nur Nabila. Okay. Teachers, kalau macam cikgu nak add, mungkin guru ni adalah guru ini saya nak buat pendidikan muzik guru pendidikan muzik, dan saya mengajar pendidikan muzik. So saya nak guru kelas kepada 6 bijak ni pun akses kepada Teams ni. So saya boleh klik teachers dan saya add cikgu tu masuk ke dalam Teams ni. Okay. So setakat ni student saya 3 lah. Sebab kan nak klik banyak-banyak kan, apa ni panjang pula kan. Okay, so kita klik close. Okay, selepas selesai apa yang kita nak masuk murid-murid atau kita nak invite teachers, cikgu nak invite teachers. Lepas tu selesai, klik close. Okay, so kita dah ada paparan sebegini ya. So dah adalah satu Teams untuk 6 bijak. Okay, dua-duanya 6B. So saya rasa macam tak best nampak warna biru je kan. So boleh kita klik, ada gambar ikon pensel sini. Kita klik untuk kita edit dan kita letakkan
gambar. Gambar tu terpulang daripada mungkin daripada laptop sendiri ataupun dari gambar-gambar yang ada dalam Teams. Saya dah tukar pada gambar yang sedang buka tu. Dan 6 bijak masih ada di sini. Sekarang ni kita cikgu anda akan buat kelas notebook. Dia akan buat notebook yang ada dalam Teams ni. So cikgu anda akan klik kelas notebook. Di sini ada banyak general course file, assignment, grades. So kelas notebook adalah satu aplikasi yang sangat sesuai lah digunakan. So kalau kita tengok sini, give your students a private space for notes and a canvas for collaboration. So kita klik set up a OneNote class notebook. So klik yang ini. So cikgu anda akan klik set up a OneNote class notebook. Seterusnya. So maka akan keluar paparan ni. Kata set up a OneNote class notebook, blank notebook ataupun from existing notebook content. So seelok-eloknya kita mulalah dengan blank notebook. Sebab cikgu nak mulakan satu team punya OneNote dengan murid. So eloknya cikgu kenalah pilih yang kosong. So klik blank. So akan keluar sebegini. Akan nampak 6 bijak, general. Ini yang kelas notebook yang kita dah cikgu anda dah klik. So here's what you get in your 6 bijak notebook. Dia bagi tahu So kita bacalah. Collaboration space. Team notes are stored here for everyone to see. All channels will have sections here. So collaboration space ni semua orang boleh tengok. Apa cikgu tulis, apa cikgu edit, murid akan tengok atau pelajar akan tengok. Begitu juga dengan pelajar. Kalau pelajar edit di sini, pelajar tulis apa-apa, rakan-rakannya akan nampak dan cikgu pun akan nampak. Teacher can edit the content, student can edit the content. Kita tengoklah content library. Publish course materials to students. So ni cikgu akan publish, tapi only cikgu saja boleh edit. Cikgu sahaja yang boleh edit konten tu. Murid hanya boleh lihat tetapi tidak boleh edit. Dia lain sikit daripada yang atas ni. Atas ni murid dan guru dua-dua boleh buat. Boleh edit konten. Dan cikgu of course dia akan boleh upload apa-apa sini lah. Yang ini cikgu sahaja yang boleh edit. Tapi murid hanya boleh baca sahaja. Tapi tak boleh buat apa-apa lah. So yang ini teacher only section. A private space for teachers. Ini mungkin ini murid takkan nampak ni lah. Ini hanya untuk cikgu sahaja. So murid akan nampak ni saja. Collaboration space, content library dengan student notebooks. So yang ni teacher can edit the content. Student cannot view the content. So hanya cikgu seorang saja. Mungkin cikgu nak taruhkan markah-markah murid ke apa dalam ni kan. Untuk pengetahuan cikgu sajalah. So student notebook saya tengok a private space for each student. So student pun ada private space. Macam cikgu pun ada, murid pun ada. Teacher can edit the content. So cikgu boleh edit content tu. Cikgu boleh bagi bahan-bahan apa-apa, cikgu boleh edit. Student can edit his or her own content and can't view others' notebooks. So yang ini murid pelajar tak boleh tengok rakan-rakan dia punya. Dia boleh tengok dia seorang je boleh tengok. Yang kawan dia boleh akan tengok kawan dia punya. Mungkin cikgu akan edit content dia, mungkin cikgu akan bagi tahu markah yang dia dapat. Katalah dah buat jawab soalan dan markah dia sekian. So cikgu tak nak rakan-rakan yang lain tengok. So cikgu terus letak di sini.
student notebook. Letak di sini. So cuma student itu sahaja yang dapat lihat markahnya. Okay. Okay. Bila dah faham semua ni, dah tahu. Okay. Saya ulang balik. So ada 4 konten di sini. Okay. 1, 2, 3. Murid boleh nampak. Okay. Dan teachers punya, murid pelajar tak boleh nampak. Okay. Okay. Baik. Sekarang ni lepas tu kita klik next. Bila sampai next tu, dia akan keluar paparan sebegini. Set up the sections in each student's private space. Use the following suggestions or create your own. Okay, so 6 bijak. So nama student, okay. Ada handout. Handout mungkin bahan-bahan yang diberi oleh guru. Okay. Lepas tu ada class. Class notes. Lebih kurang macam handout juga lah. Ada bahan-bahan untuk dibaca untuk exam ke ya. Handout ni mungkin kata salah satu daripada nota, sebahagian dari nota handout untuk murid juga baca. Okay, homework. Okay, guru beri tugasan dalam ni. Dan kita ada quizzes. Okay, quizzes ni untuk cikgu beri quiz ujian. Dan sekiranya cikgu nak tambah lagi section, cikgu boleh add another section. Berapa banyak session pun boleh Okay, mungkin ada buat dalam ni ada buat game ke okay, tambah sini kita boleh buat educational game ke apa ke yang lain Okay. Seterusnya create. Kalau rasa cikgu awak rasa empat-empat ni dah sesuai, dia terus create lah. Kalau nak tambah boleh tambah lagi. So selepas tu selesai, klik next. Okay. Baik. Okay, di sini kita ada paparan sebegini. Kita klik getting your class notebook ready. Dia tengah generate ni sebenarnya. Okay, bila kita create tu, dia akan keluar macam ni untuk generate. Okay. Ambil beberapa saat generate dan akan keluar sebegini. Okay, ada di bawah lagi tu. Okay, so class notebook keluar paparan sebegini. Okay, kata welcome to class notebook. Your OneNote class notebook is a digital notebook for the whole class to store text, images, handwritten notes, attachments, links, voice, video, and more. So each notebook is organized into 3 parts. Okay, student notebooks, okay, a private space shared between the teacher and each individual student. Teachers can access every student notebook while students can only see their own. Ini macam tadi saya baca ni. Dia ulang balik So content library, a read-only space where teachers can share handouts with students. Collaboration space, a space where everyone in your class can share, organize, and collaborate. Okay, kita tengok yang bawah, saya scroll ke bawah ni. So how to make the most of class notebook in your class team? Okay, start adding materials or collaborating in your class notebook today. Use the menu to the left to open or add new pages. Okay, ini adalah arahan untuk cikgu. Okay, cikgu. Okay, work in groups. If you added channels to your class team, use the notes tab in those channels to continue working together in real time. Each channel connects to its own section in the collaboration space. So, kita tunjuk dalam ya. Okay. So dalam kelas team tu kita boleh buat channel ya, supaya satu channel tu ada satu yang lain. Okay. For full screen, launch class notebook in full screen to get more done. Select the double arrow in the upper right of your Microsoft Teams apps to expand the window ni lah. Expand ni. Klik ni, so dia akan expand besar. Okay, access more features. Select open in OneNote to launch
class notebook in your OneNote apps and access more features. So sekarang ni learn more, check out the fact class notebook in Microsoft Teams page to learn more. Okay, siapa yang rasa berminat lagi untuk tahu, boleh check out sekarang ni, informasi di hujung jari saja. Just klik sana dah dapat dah. Okay, seterusnya. Okay, so kalau kita tengok ni, ada nampak macam file keras dengan diri kan. Okay, so kita klik icon file ni. Okay, macam kat sini. Dia duduknya dekat sini. Okay, so just klik ni. Klik ni. Dan akan keluar sebegini ya. Okay, ni baru kita nampak ni sekarang ni. Okay, so ini adalah 6 bijak notebook. Okay, so dia kata welcome. Ni welcome to class. Ni yang tadi yang kita dah baca tadi lah. Okay, lepas tu di sini kita ada nampak collaboration space, ada content library, ada teachers only. Okay, so 1, 2, 3. Saya kata 4 dia kan. 1, 2, 3. Ini adalah 4. 4 tu termasuklah individu-individu lah. Tadi saya dah tambah seorang lagi. Ni adalah saya punya lah. Satu lagi ya. Sebab saya nak tunjuk contoh nanti. So ada 4 pelajar ni sekarang ni. Okay. So 1, 2, 3, 4. 4 ni adalah setiapnya ada individu. Apa-apa individu ni saja nampak. Okay. So kita tengok kepada collaboration space. Okay, tapak collaborative guru dan murid. Ini adalah collaboration space. So kita klik using collaborative. Okay, nampak situ. Okay, di sini kita ada content library, using content. So kita ada teacher only, using teacher. Ini untuk cikgu lah ya. Dan sini kita ada untuk murid. Contohnya bila saya buka, saya klik nama-nama ni akan keluar saya akan scroll keluar ni quizzes, class notes, handouts, homework. Okay. So setiap seorang pelajar akan ada semua ni dalam personal section dia lah ya. Okay. Seterusnya. Okay. Kita untuk tambah page, okay, kita klik kanan untuk klik kanan untuk drop down menu untuk tambah page. Okay, klik kanan, itunya lah, kan, sini getting started ni kita klik kanan, mouse tu, dia akan ada keluar drop down menu. So kita boleh tambah, ni ada banyak ni, nak copy, delete, move, new page. Yang kita nak adalah new page ya. So kita klik new page. Okay, setelah klik new page, okay, akan keluar macam ni. Ini sebenarnya akan keluar new page, tapi saya dah namakan. Okay, so dia okay, ini collaboration space ni adalah di mana murid dan cikgu kedua-duanya boleh tengok dan edit ya. Okay, so Jumaat 27 November 2020, hari ni lah. Besok lah sepatutnya assignment tu. Okay. So Jumaat, okay. Apa yang saya buat adalah tugasan 1, sila ke laman web, okay, http://alatmusictraditionalmalaysia.weebly.com. Kedua, baca mengenai alat muzik tradisional kaum Melayu. 3, jawab soalan di bawah. Okay. Alat muzik tradisional kaum Melayu terbahagi kepada berapa? Sebenarnya ada 4, tapi saya tulis 3 je situ. Okay. Okay. Sekiranya mereka tak pergi ke laman web ni, okay, sekiranya pelajar tak pergi ke laman web ni, maka tak tahulah jawapannya. Okay. Seterusnya, itu adalah tugasan lah ya. Okay. Sekarang ni, bagaimana saya nak bagi tugasan kepada murid-murid saya? Okay. Saya sebagai cikgu, saya nak bagi murid saya tugasan ya. Apabila saya dah tulis dekat sini tugasan ni, okay, saya pergi ke distribute page. Okay. Di belakang sikit. Okay, dekat sini, kalau kita klik sini, dia menyorok. Kalau kita klik sini, akan keluar class notebook.
Okay, bila kita klik nak kelas notebook ni akan keluar paparan-paparan yang ni lah, yang bawah ni ada. Okay, tab yang ni keluar lah. So, kita boleh pilih sebenarnya. Kita nak cikgu boleh distribute soalan ini okay, kepada seseorang ke, dua orang ke, okay. Dia nak pilih, dia nak buat pilihan. Ataupun dia nak buat group distribution, atau dia nak buat cross notebook distribution kepada satu lagi notebook ya, ataupun nak terus delete. Okay. So kita klik distribute page. Okay, kat sini klik distribute page. Okay, cikgu anda akan klik distribute page. Okay, so bila klik distribute page, okay, akan keluar sebegini. Okay, kata select the student section where you want to distribute Jumaat 27 November 2020. Okay, right. Kata select the student section. Ini cikgu kena select lah. Nak kelas, nak letak kat kelas notes ke, nak handouts ke, nak letak kat homework ke, ataupun nak letak kat quizzes. So kalau soalan-soalan begini, okay, select loopnya sama ada letak kat homework ataupun quizzes. Okay. Right. So, yeah. Okay. Sekejap eh. Okay, so setelah buat pilihan ini, okay. Okay, saya letakkan, saya nak letakkan di sini ya, di Famus 1 ni, Famus 1 Osman ni, saya letak di quiz ya. Okay, sebenarnya saya boleh select, okay, sekejap. Bila saya letak, okay, saya letak di quizzes, okay, dia akan ini adalah paparan guru, paparan murid pula. Cikgu anda dah hantar dekat quizzes ya, quizzes pada semua murid. So, sini saya ambil Famus 1 Osman sajalah, kita tengok seorang ni je lah okay. Kita akan tengok paparan notebook Famus Osman ni lah ya. Okay. Ini adalah sorry, dah saya dah ke belakang dah. Sekejap. Mana pula dah hilang dah. Okay, sebentar, distribute. Okay, distribute page. Quizzes. Ni dah. Silap ni. Maaf ya. Okay, so ini adalah paparan yang ada pada Teams murid ya. Okay, so bila Famus Osman ni buka, dia akan nampak bijak medikkan muzik. Lepas tu dia tengok general post file class notebook assignments grade. Okay, dia dah tahu yang dia telah hantar tugasan atau quiz ke atau apa-apa homework kepada dia. So dia apa yang perlu dia buat adalah sebagai student, anda semua sebagai student boleh buka kelas notebook. Okay, so klik kelas notebook. Tengok paparan seterusnya. So bila klik kelas notebook, dia akan keluar ini dan yang ini yang sama yang dipaparkan yang saya baca tadi akan keluar untuk para pelajar baca lah. So kita ada immersive reader Kalau macam tak faham atau tak tahu macam nak pronounce perkataan tu, kita boleh just klik immersive reader sini dan dia akan bacakan untuk kita. Itu adalah kelebihan OneNote ni Microsoft punya aplikasi kebanyakannya semua ada immersive reader, PowerPoint, Words ya. Even apa lagi ya? Office Lens pun ada immersive reader. Bila kita tangkap gambar, dia boleh baca untuk kita Ini sesuai untuk murid-murid yang sekolah rendah yang agak lemah untuk baca Okay. So kalau kita rasa nak malas nak baca kita just klik immersive reader tu, dia akan baca untuk kita.
Kalau kita nak dia laju ke, kita nak dia cepat ke, terpulang pada kita. Atau kita nak suara lelaki ke, atau nak suara perempuan ya. Okey. Baik, seterusnya apa yang murid perlu buat adalah murid kena klik yang ni ya. File tegak ni. Okey, klik. Okey, so dia akan buka ni pada macam ni. So yang kita nampak tadilah ya. Okey, welcome. Dia akan suruh kita baca. Okey, baik, class notebook. Okey, so kita nampak collaboration, space, content library. Ni Famos Osman. Ni kita ni individu. Boleh nampak tak cikgu ni content? Tak boleh kan? Boleh, sebab itu hanya untuk cikgu saja. So yang kita boleh nampak adalah ni. Saya ulang semula. Collaboration space adalah di mana cikgu dan murid boleh edit. Boleh tengok, baca dan edit. So content library, cikgu saja boleh edit. Murid hanya boleh baca. Tidak boleh edit. Okay, so Famos ini adalah untuk individu di mana murid boleh jawab. So dalam ni nanti ada section yang lain ya. Okay. So yang ni bila saya buka using collaboration ni, okay, yang mana tadi collaborative space ni ya, di mana kita boleh murid dan guru boleh edit ya. Collaborative lah, collaborative space ni. So akan nampak soalan ni. Sebab cikgu tadi letak kat sini. Okay, so dia akan nampak lah. Murid akan nampak. So murid nampak ni. Dan satu lagi dia akan keluar adalah dekat, okay, dekat quiz ya. Nanti saya tunjuk quizzes. Okay, so yang ni saya tunjuk lah. Mungkin cikgu ni telah masukkan dalam content library. Macam saya cakap tadi, content library ni cuma cikgu saja boleh edit. Tetapi murid tak boleh edit. Murid hanya boleh baca. So, apa yang cikgu anda telah buat adalah dia dah tulis tarikh PDPR tahun 6 iaitu yang ni. Okay. Baik, tarikh ni lah. So, ada PDPR ya. Okay. Baik. Seterusnya. Kalau kita pergi ke Famos Osman ni. Okay. Okay, katalah murid punya kan. Pergi ke sini, tengok bahagian quizzes. Okay. Sebab cikgu tadi telah distribute soalan itu ke quizzes ya. So, bolehlah nampak Jumaat 27 November 2020. Mungkin kalau cikgu tu hantar lagi soalan minggu hadapan, mungkin akan keluar Jumaat, hari bila? Jumaat 4 hari bulan. 4 hari bulan Disember. Okay. 2020. Okay. So murid cuma klik yang itu page tu, maka akan keluar. So okay, kita tengok sini. Jumaat ni tugasan sila ke laman web yang saya baca tadi. Baca mengenai alat muzik tradisional kaum Melayu. Jawab soalan di bawah. Alat muzik tradisional kaum Melayu terbagi kepada apa. So murid kenalah pergi ke laman web ni untuk tengok. Jadi sebenarnya dalam laman web ni ada alat muzik tradisional kaum Melayu, Cina, India, kaum-kaum etnik yang lain macam Sabah, Sarawak ya. So arahan cikgu adalah untuk tengok alat muzik tradisional kaum Melayu saja. Mungkin minggu hadapan kaum Cina pula dan seterusnya lah ya. Okay. So bila murid dah tengok ni, dia nampak ni, dia akan jawab lah ya. Okay. So murid ni jawab. So Famos 1 Osman ni dia jawab ya. Dia jawab alat muzik tradisional kaum Melayu terbagi kepada chordofon, aerofon, membranofon. Ada satu lagi, videofon. Itu saya pun cuma minta 3 saja. Sekiranya yang tak tengok laman web ni memang tak tahu nak jawab. Kecuali kawan dia bagi tahulah jawapannya. Okay. So dekat situ kita dah
murid dah menjawab soalan. So, di bahagian quiz. Okay. Kalau cikgu tu hantar apa-apa class notes akan keluar di sini. Setiap murid akan keluar handouts dan homework. Okay, seterusnya. Okay, so cikgu ni bila dia dah bagi tugasan, dia nak tengoklah sama ada murid dia telah jawab ataupun tidak. So apa yang dibuat oleh guru adalah dia akan klik review student work. Okay, dekat sini ada review student work. Okay. So dia klik quizzes. Ni Jumaat 7. Okay. Dan dia dah terima daripada siapa? Famus 1 Osman. Dia akan klik tengok Azdanisha ni. Dia akan klik. Okay. Review student work ni. Dia keluar nama Famus ni keluar. So dia review lah tengok. Okay. Kalau dia boleh semak, cikgu boleh semak, cikgu boleh bagi markah dan cikgu boleh bagi stiker dan selainnya. Okay. Seterusnya. Okay. So thank you. Sekarang ni saya akan cuba tunjuk pada para pelajar yang apa ni, OneNote yang dekat saya punya tu lah Teams ya. Sekejap. Saya cuba tutup. Oh. Okay. Oh ya, silap saya. Sekejap ya. Okay. Semula. Minta maaf. Ini saya nak tunjukkan paparan yang saya dah buat lah. 6 bijak pendidikan muzik. Okay, so yang macam saya cakap tadi, dia akan keluar macam ni permulaannya. Okay, apa yang kita perlu buat adalah kita klik di sini. Nampak apa ni file diri tu. Okay, so ini adalah paparan yang saya tunjuk tadi. Okay, welcome. Ini apa dia, pack classroom notebook. Where can I get more class notebook question answer? So dia ada help center ya. So ada banyak maklumat yang kita boleh cari sini. Where do I find the settings to manage my class notebook? So boleh cari di sini untuk jawapan-jawapan untuk soalan-soalan guru atau pelajar ya. So collaboration space ni, okay, yang saya tunjuk tadi, okay, Jumaat. Ini adalah soalan saya yang saya bagi tadi, okay, dan saya bagi dengan ke sini lah tersembunyi kelas notebook. Okay, ini adalah content library. Okay, content library. Using content. Okay, kita tengok tarikh PDPR tahun 6. Okay, ini yang semua dilihat oleh murid ya. Okay, tapi murid tak boleh edit, cuma boleh tengok saja. Okay. Yang ini adalah cikgu punya. Okay. Cikgu saja. Okay, apa yang saya buat? Saya tulis jadual PDPR pendidikan muzik. Okay. Ini adalah jadual saya sebagai peringatan kepada saya. Hari Senin saya ada tahun 3, 9, 10. Selasa tahun 4, masa yang sama. Rabu tahun 5, masa yang sama. Jumaat tahun 6, masa yang sama. Okay. So sekarang ni, ini adalah pelajar-pelajar saya lah. Okay. 1, 2, 3, 4. Kita tengok Famus.
Okay, kamus. Okey. Kita tengok quizzes ya. Jumaat 27. Okay, so dia dah jawab kan. Dia jawab dan apabila dia jawab soalan ni, maka cikgu boleh nampak cikgu akan check cikgu akan nampak dan cikgu akan beri markah atau stiker atau apa-apa lagi. So okey, tengok Nur Azdanisha ni quizzes. Okey, dia tak menjawab lagi. Okay. So cuma yang dah jawab adalah Famus Osman ni dah jawab. So Azdanisha, yang lain-lain ni Nur Nabila pun belum jawab. Okey, sebab saya letak dekat quizzes ya. Tengok. Okey, tak menjawab. Zara, mereka pun tak tahu saya hantar tugasan kepada mereka. Okey. Kalau saya hantar ni, insya-Allah lah mereka tahu, mereka akan jawab lah. Okey. Okey. So bagi pihak cikgu, kalau cikgu nak tengok, cikgu boleh macam tadi, cikgu boleh apa tadi, kelas tadi, cikgu boleh review student work. Okey. Kita keluar kat sini ya. Okay, quizzes. Next. Select a quiz. Page locking. Okay, Azdanisha, okay. So boleh check di sini juga. Okay, so just click lah. Okay, ni dia Zara. Tak jawab. Okay. Okay. So atas ni kita ada paparan yang lebih kurang sama juga dengan OneNote desktop ya. Okay, kita tengok sini. File. Ni about saya edit in desktop apps kalau kita nak edit. Okay. Ini home. Home ada pelbagai lah. Semua lebih kurang sama yang macam dalam desktop version lah. Ini siap ada, kita boleh dictate lah. Okay. Boleh cakap. Okay, insert. Okay, insert. Kita ada simbol, kita ada maths tu buat maths. Okay. Kemudahan untuk guru maths ya. Kita ada emoji, nak letak stiker. Kalau ada perkataan-perkataan yang kelakar, letaklah ya. Di sini boleh insert lain lah. Nak letak Microsoft Form ke stiker, semua add-in ya. Okay, seterusnya kita tengok draw. Okay, so draw ni pun lebih kurang sama dengan yang saya dah tunjuk tadi. Okay, kita boleh guna highlighter, pencil, pencil ni lebih kurang lah. Eraser, okay. Ni untuk bar thickness, okay. Kita tengok view. Immersive reader, ni saya cakap immersive reader ni. Kita tengok immersive reader. Okay. Adjust a voice setting here. Select the play button to begin listening. Okay. Kita tengok yang ni. Okay. Itu adalah immersive reader lah. Okay, so kita kalau kita nak setting, kita nak laju kan. Ni suara female Dia katalah nak laju sikit, boleh juga. Okay. Laju. Belum kita letak laju lagi. Kita tengok Kak laju. Faz. Okay. Sebab rasanya Kak Faz tak share audio. Oh ya ke? Oh, sorry. I have to keluar balik lah ya. You can just unshare your screen and then you share again with the audio. Sebab ingatkan tak nak pakai tadi. It's okay. Sekejap ya. Sorry, saya lupa nak ni share saya punya ni. Okay.
Okay, saya share balik. Okay. Kita nampak paparan belum? Belum lagi. Belum lagi ya? Siap. Okay. Oops. Oh, Okay. alah dia kejap. Okay dah. Alright. Thank you. Okay, sekejap ya. Hopefully okay lah. Okay. Your OneNote class notebook is a digital notebook for the whole class to store text, images, handwritten note. Ada suara ke? Ada? Ada. Okay. So, dia akan keluar macam ni ya. Suaranya. Notes, attachments, links, voice, video, and more. Each notebook is organized into 3 parts. Student notebooks, a private space shared between the teacher and each individual student. Teachers can access every student notebook, while students can only see their own. Content library, a read-only space where teachers can share handouts with. Okay, laju sangat kan. Kalau laju sangat kita boleh adjust. Okay. Kita pergi ke pura-pura atau in between lah. Okay. Kalau malas nak baca kan, suruh je si Students. reader baca. Collaboration space, a space where everyone in your class can share, organize, and collaborate. How to make the most of class notebook in your class team. Start adding materials or collaborating in your class notebook today. Use the menu to the left to open or add new pages. Work in groups. If you've added channels to your class team, use the Okay, seterusnya. Kalau nak dengar yang laju kita tengok dengar yang laju. Macam mana laju dia punya suara. Cubalah dengar kan. Notes tab in those channels to continue working together in real time. Each channel connects to its own section in the collaboration space. Susah lah tu. Okay, so kalau ada para pelajar atau siapa yang agak lemah dalam bacaan, so kita boleh adjust je. Adjust. Okay, para pelajar tu akan adjust untuk kesesuaian dia. Mungkin dia nak baca dan sambil tu dengar kan. Mungkin dalam bahasa Inggeris dia nak dengar pronunciation dalam bahasa Inggeris, perkataan-perkataan yang susah. So kita boleh guna immersive reader. Okay, kita tengok kalau kita nak tukar kepada suara male, lelaki, mana? Space. Go full screen. Launch class notebook in full screen to get more done. Select the double arrow in the upper right of your Microsoft Teams app to expand the window. Access more features. Select Open in OneNote to launch class notebook in your OneNote app and Okay. So kalau nak cepatkan lagi, paling cepat yang sedap didengar, yang laju sebenarnya. access more features. Learn more. Check out the FAQ class notebook in Microsoft Teams page to learn more. Okay. Itu adalah immersive reader. Okay, tengok balik. Masuk. Okay. So tadi saya dah tunjuk tentang view tadi. Reading view. Kita tengok reading view. Ini adalah reading view lah untuk kita tengok yang paling sesuai untuk kita baca Okay. Seterusnya sekejap saya pergi balik. Dah jam. Okay, sekejap sebentar. Saya nak pergi balik.
Dah frozen dah pula. Dah jam. Kak Faz cuba klik dekat general ke and then masuk balik. Masuk balik ya. Ha. Okay. Right. Okay. View dia kalau okay, view and then page color. Kalau kita nak tukar page color ya. Saya takut betul nak tukar kan dia start balik. Ini pun tak keluar ni. Okay, dah tukar color ya. Okay, so ada view. Ni kita ada show authors. Kalau ada paparan yang kita ambil dari mana-mana, kita masukkan sini ada keluarlah author. Siapa yang mengarang tu kan. Okay, so yang ini adalah help. Ni feedback tak ada apa. Open in browser, tell me what you want. Okay, saya rasa itu saja dari saya. Perkongsian mengenai kelas notebook dari perspektif daripada cikgu dan juga murid, di mana murid boleh buat nota sendiri dengan menggunakan desktop OneNote ataupun yang dari yang daripada yang 365 online punya, dan juga daripada Microsoft Teams di mana cikgu beri tugasan kepada para pelajar dan para pelajar beri feedback melalui Teams kelas notebook. Okay, sekian saja daripada saya. Sekiranya ada soalan-soalan boleh ajukan. Okay, kita ada okey, kita ada soalan daripada Syaukina ni. Boleh saya tahu kegunaan screen clipping? Screen clipping? Ya. Ada screen clipping kat situ. Mana dia? Dekat tab mana dia? Ada dalam tab dia? Mungkin Kak Faz boleh buka your Office desktop app. Desktop app. OneNote. Sekejap. Okey. Insert, ada tak screen clipping? Ada tak screen clipping? Tak ada pula keluar. Okey, tak apa. Sebab Syaukina boleh rujuk pada pautan yang telah dikongsikan dalam ruangan Q&A. Dekat situ ada steps untuk belajar macam mana nak gunakan screen clipping. So basically it's like snipping, kalau pernah guna snipping tool, is something like that. Oh, just snip and paste. Yes. Oh. Okey, harap dapat menjawab soalan Syaukina. Okey, ada lagi soalan ke? For now tak ada soalan. Okey, so kepada audience petang ni, jika ada sebarang pertanyaan boleh ajukan soalan anda di ruangan Q&A. So kita akan minta penceramah kita pada hari ini untuk terangkanlah. Okey. Okey, so jika tiada soalan, itu sahaja daripada Cikgu Fazilah. Terima kasih Cikgu Fazilah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so jangan lupa isikan borang kehadiran. Okey, borang kehadiran boleh tengok di bahagian live Q&A dan isikan kehadiran anda. Okey, seterusnya saya akan kongsikan webinar seterusnya untuk para pelajar nanti. Okey, so kita dah selesai Microsoft Teams pada 24 November yang lepas dan hari ini kita dah belajar mengenai Microsoft OneNote.
on how to learn how to enhance your note taking skill and complete classroom tasks and activities in OneNote. Okey, kita dah selesai 2 webinar dan seterusnya webinar kita ialah pada 23 Disember nanti. Okey, 2 days before Christmas lah. Okey, bersama Cikgu Fazli dari SK Taman Bukit Nah mengenai Minecraft Hour of Code for 2020, a Minecraft Tale of Two Villages. Okay, so jangan lupa bagi tahu rakan-rakan yang lain jika berminat untuk sertai Minecraft Education Edition Hour of Code 2020. Dan pada 24 Disember, kita ada satu sesi lagi iaitu Build Your Own Games with Microsoft MakeCode. Okay, kita akan gunakan MakeCode Arcade lah ni. Okay, learn how to combine the magic of making with the power of code across a variety of different products using Microsoft MakeCode. So kita akan jemput penceramah khas daripada Projek Mika iaitu Encik Ardian. Okay, so setakat itu sahaja webinar kita pada hari ini. Okay. Sekian, terima kasih kerana setia menonton daripada awal sehingga tamat webinar pada hari ini. So semoga pelajar-pelajar di luar sana mendapat manfaat yang ilmu yang telah diberikan oleh Cikgu Fazilah pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi nanti.